Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Naqulu billahi taufiq. Kita sebenarnya kita punya muka surat tu saya tak terlupa nak tanda pada minggu lepas kelas pada muka surat berapa kelas terakhir pada 22 hari bulan minggu lepas kan. Jadi saya tanda 15 hari bulan 8 di muka surat 84. Jadi selepas tu saya tak tanda. Jadi maknanya tak apalah, saya ulang balik lah tajuk ni. Tajuk ni saya ulang balik, kan? Kita pergi lebih detail lah insyaAllah. Al-babu al-thalith wal-'ishrun, bab ke-23, fi aqsamil munharifin 'an al-istiqamati fi babil imani billahi wal yawmil akhir. Bab menjelaskan tentang golongan, bahagian-bahagian golongan. Aqsam ni bahagian lah, bahagian al-munharifin, golongan-golongan yang berpaling anil istiqamati, di jalan yang lurus, fi babil iman billah wal yawmil akhir, pada bab iman kepada Allah dan hari akhirat. Dia ada di sana kumpulan-kumpulan yang mereka tergelincir ataupun kumpulan-kumpulan yang sesat lah daripada jalan yang lurus. Golongan munharifin, golongan yang sesat daripada jalan yang lurus, daripada jalan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi maknanya di sini kata Syekh rahimahullah, tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, jalan Nabi sallallahu dan jalan para sahabatnya, wattabi'ina lahum bi ihsan, dan jalan mereka yang mengikuti Nabi sallallahu dan para sahabat dengan berbuat baik, ialah jalan as-sirat al-mustaqim, ialah jalan yang lurus. Jalan mereka adalah jalan yang lurus, sama ada pada ilmu dan pada amalan. Pada ilmu dan amalan. Kenapa? Kerana nak beramal kena ada ilmu dulu, kan? Nak buat apa-apa kena ada pengetahuan dulu. Sama ada pekerjaan dunia, pekerjaan akhirat, macam tu. Dia bermula dengan ilmu. Contohnya kalau kita nak buat kereta, orang nak buat kenderaan, dia kena ada ilmu tentang otomotif, kan? Tentang cara nak buat kenderaan, kan? Dia ada kilang dia, ada yang kilang dia yang dia hanya ambil orang yang ada ilmu berkenaan dengan pembuatan ni, kan? Setiap bidang ada ahlinya dia. Kalau kita nak jadi mekanik motosikal ke apa, kita kena ada ilmu dulu, kena belajar dulu, kena masuk AKBN ke, masuk Gap Mara ke apa ke, dia kena ada ilmu dulu, baru ada amalan. Kalau amalan tanpa ilmu, macam mana? Dia akan mendatangkan kerosakan lah. Kalau urusan dunia kita lakukan, ya, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, dia akan merosakkan. Contohnya saya beli satu motor, saya tak pandai nak start, semua saya pun buka sana, buka sini, buka skru sana, buka skru sini. Jadi apa yang terjadi pada motor saya, dia rosak lah. Itu kita panggil perkara yang berkaitan dengan keduniaan. Bagaimana pula dengan perkara yang berkaitan dengan agama? Lagi berat lah. Kalau kita beramal tanpa ilmu, dia akan merosakkan agama kita lah. Dunia dan akhirat kita musnah, kan? Baik. Yu'rafu dhalika man tatabba'a bi'ilmin wa 'adl. Ini diketahuilah agar jalan Nabi SAW, jalan para sahabat dan tabi'in diketahui oleh mereka yang mencari, kan? Yang mengikuti, mencari-cari dengan ilmu, belajar, dan maksudnya bila dia belajar, dia timbang dengan ilmu dia kebenaran itulah. Kebenaran akan dapat ditimbang, kebenaran ataupun kesesatan akan dapat ditimbang dengan ilmu. Okey. Jadi faqad haqqaqu al-iman billahi wal yawmil akhir. Ya, apabila mereka dah berilmu, maka mereka pun melaksanakan, memastikan bahawa mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan benar-benar iman, dengan sebenar-benar dengan sebenar-benar keimanan. Okey. Jadi
wa aqarru bi anna dhalika ala haqiqatihi, dan mereka mengakui, kan, mengakui bahawa demikian itu di atas apa nama, bahawa demikian itu adalah hak, benar di atas hakikatnya, bukan sangkaan-sangkaan, tapi dia benar, sesuatu yang hak, yang benar di atas hakikat dia, ya, bukan khayalan, dia adalah hakikat. Wa hum fi amalihim, sedangkan mereka dalam amalan mereka mukhlisuna lillah, mereka mengikhlaskan hati kerana Allah. Tidak, amalan yang mereka lakukan tadi adalah mengikhlaskan hati kerana Allah, muttabi'una li syar'ihi, yang mereka itu mengikuti bagi syariatnya, syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala syirka wala ibtida'a wala tahrifa wala takdziba. Jadi mana dalam perbuatan mereka beramal dan mengikuti itu tiada padanya kesyirikan. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wala ibtida'a, mereka tidak melakukan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Yang ini dengan arti kata maksudnya tidak ada bid'ah yang hasanah. Bila dinamakan bid'ah itu maka dia dalam bracketnya dhalalah lah, sesat. Itu tidak ada yang hasanah. Wala tahrifa, dan mereka tidak menyeleweng, kan, tidak tahrif, tidak menyeleweng, maksudnya apa nama, tidak memahami dengan cara yang apa nama, mereka tidak menyeleweng, itu mereka memahami agama sebagaimana dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang diajar oleh Nabi SAW. Mereka tidak selewengkan makna, tidak selewengkan lafaz dan seterusnya lah. Wala takdziba, dan mereka tidak mendustakan. Maksud mereka tidak kata, tak betul ni, ini salah ni, ini dusta ni. Dia tak kata macam tu. Apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat, maka mereka menerima dengan hati yang apa nama, menerima bulat-bulat lah, tanpa ada sebarang i'tirad ataupun bantahan dan bangkangan. Baik. Wa amal munharifuna an tariqatihim fahum thalathu tawaifah. Thalathu tawaifin maknanya orang-orang yang menyeleweng, yang berpaling, yang sesat daripada jalan mereka, ini jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, mereka ini terbahagi kepada 3 puak lah, 3 golongan. 3 golongan sesat. Okey. Yang pertamanya ahlu takhyil, mana mereka yang banyak berkhayal, menggunakan akal lah, berfikir, berkhayal kan, khayal. Tengok benda, satu benda dia fikir, macam benda ni macam mana dia asal dia, macam mana dia jadi, macam mana dia jadi gini. Puak ahli takhyil ni puak ahli falsafah lah. Ya, okey. Jadi ahli takhyil ni ahli falsafah. Ahli falsafah ni saya ada terjemahkan di sebelah tu dalam tulisan warna biru tu. Falsafah ditakrifkan oleh Aristotle sebagai al-bahth an ilal al-ashya' wa mabadi'uha al-ula, atau hiya al-ilm alladhi yubhath fil wujud min haitsu huwa wujud. Maksudnya ilmu falsafah ni adalah ilmu pencarian tentang sebab bagi segala perkara. Yang nak cari sebab perkara ni, macam ni, kalau panas ni sebab apa matahari ni jadi panas gini. Dia cuba fikir, dia perah tak untuk fikir, cari apa? Cari usul, cari asal. Segala perkara, bagaimana permulaan perkara tersebut yang terawal, permulaannya yang terawal, atau dia adalah ilmu yang dicari pada yang wujud dari sudut kewujudannya. Dia tengok benda yang wujud kan, maknanya maka dia cuba fikir apa sebab kewujudan dia, kan. Jadi maknanya dicari punca, bila cari punca ni falsafah. Dia berfikir pula, fikir. Bukan depa ni bukan takat fikir pada makhluk je, dia cuba fikir pasal Allah Taala juga. Ni buat falsafah ni kan. Dia rosak lah. Depa ni manusia yang rosak. Yang pertama ahli takhyil, khayalan, menggunakan akal, berkhayal, berfikir kan. Yang keduanya ahli takwil, golongan yang mentakwil kan, sifat-sifat Allah Ta'ala kan. Bila Allah sebut begini, dia kata begini, sebut begini, kata begini kan. Maksudnya dia pun tidak menerima setiap apa nama sabitan sifat Tuhan di atas hakikatnya. Kalau dia bersabitkan di atas hakikat, maka dia kata Tuhan itu menyerupai makhluk, kan gitu. Ini ahlu takwil. Dia memalingkan makna perkataan kepada makna yang lain tanpa dalil yang sahih lah. Itu takwil. Yang ketiganya ahlu tajhil, mereka yang maknanya
mengatakan bahawa apa nama, para rasul ni adalah orang yang jahil yang tidak tahu hakikat kebenaran. Apa yang rasul bawa ni, rasul cakap ni hanya apa nama, omong-omong kosong untuk menakut-nakutkan orang awam, sehingga dengan itu dia dapat mendakluki orang awam lah, kan. Itu ahli golongan ahli tajhil, kan, yang mengatakan rasul ni tak tahu apa-apa, kan, tak seperti tidak bijak lah seperti ahli falsafah dan seterusnya lah. Ni ahli tajhil yang mengatakan Rasulullah itu jahil, para sahabat itu jahil, tajhil. Tajhil ni maksudnya menjahilkan orang, kan. Kalau al-jahlu kejahilan, al-jahlu kejahilan. Kalau al-jahilu orang yang jahil. Kalau at-tajhil dia kata orang jahil, kan. Begitu. Tengok dia huraikan apa dia, siapakah mereka ahlu takhyil. Fa amma ahlu takhyil, adapun ahlu takhyil fahumul falasifatu, mereka adalah golongan falsafah ataupun ahli falsafah. Okey, falsafah ni, kalau falsafah ni saya dah tulis sini kan, falsafah ni saya tulis. Penjarian tentang sebab segala perkara serta bagaimana permulaannya yang terawal. Itu. Atau ia adalah ilmu yang dicari pada yang wujud dari sudut kewujudannya. Macam mana dia bermula, falsafah. Maknanya manhaj mereka adalah akal lah, manhaj akal, menggunakan akal dan segala perkara yang dia panggil benda ni dia panggil relevant, benda yang relevan, benda yang sesuai dengan akal manusia boleh terima, yang tak sesuai tak boleh terima. Itu al-falsafah. Jadi akal ni Tuhan lah. Akal ni adalah segalanya lah bagi depa. Ni al-falsafah. Baik, fahum falasifah. Jadi al-falasifah adalah jamak kata plural bagi perkataan filosof lah, maksudnya filosof ni apa nama? Falasifah ni falsafah. Jamak kepada falsafah. Orang-orang yang melihat dan memerhati kepada tabiat segala perkara lalu berfikir. Mereka falasifah ni, mereka adalah manusia yang memerhati kepada tabiat segala perkara lalu berfikir mencari sebab atau illah tersembunyi di sebalik setiap yang zahir. Kan? Ada cuba cari sebab belakang tu. Tengok saya ni tidak ada sebab belakang tu, cuba fikir cari. Kerana itu kita dapati bahawa golongan ni tidak memadai dengan melihat dan memerhati serta berfikir tentang segala makhluk yang zahir di hadapan mata sahaja. Bahkan mereka melangkaui mencari-cari yang di belakang demikian itu, iaitu Allah yang Maha Pencipta, yang mereka namakan sebagai ma wara'at tabi'ah wal ilahiyat, sesuatu yang di belakang tabiat dan ia adalah ketuhanan. Dia cuba fikir tentang ketuhanan ni, rupa falasifah ni kan. Gitu. Jadi humul falasifah wal batiniyah. Batiniyah ni maksudnya mereka yang berpegang pada perkara yang batin lah. Batiniyah. Ya kan? Cakap semua benda batin. Yang wujud kita ni bukan wujud yang hakikat. Wujud kita ni hanya wujud di atas wujud. Yang sebenarnya kita tak wujud. Allah yang wujud. Ada terwujud. Itulah al-batiniyah tadi kan. Allah wujud dalam segala perkara semua kan. Bagi mereka ni batiniyah. Wa man salaka sabilahum minal mutakallimin, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, jalan mereka daripada golongan ahlul kalam wa ghairihim, dan selain daripada ahlul kalam juga. Wa haqiqatu madhhabihim, dan hakikat mazhab mereka, annama ja'at bihil anbiya, bahawa apa yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam wa ala nabiyina salawatullahi wassalamuh mimma yata'allaqu bil iman billahi wal yawmil akhir, dengan apa yang dibawa oleh para rasul yang berkaitan cerita atau khabar yang berkaitan dengan iman dengan Allah, dan beriman dengan hari akhirat, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat. Amsalun wa takhilat. Amsal ni hanya perumpamaannya, bukan benar, tak sah, tidak hakikat, hanya simbolik saja. Wa takhilat, dan hanya khayalan saja, cerita rekaan saja begitu depa. La haqiqata laha fil waqi', yang tidak ada pada realiti. Ya kan? Dia berkata iman dengan Allah dan iman hari akhirat itu tak ada pada realiti. Dia hanya cerita khayalan. Ya. Kenapa para rasul cerita yang macam tu bagi mereka?
Mereka menganggap para rasul cerita yang macam tu untuk mengambil kesempatan terhadap manusia. Supaya manusia ni mengikuti mereka dan mentaati mereka dan mengangkat mereka dan mengagungkan mereka. Itu tuduhan ahlu falsafah dan batiniyah ni kepada rasul dan anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sebab tu dia berkata wa innamal maqsudu biha intifa'ul 'ammah wa jumhurin nas. Kan tujuan para rasul ni cerita tentang hari akhirat, cerita tentang neraka, tentang syurga, tentang kematian apa semua ni nak ambil kesempatan saja, intifa'ul 'ammah, maksud ambil kesempatan terhadap orang awam wa jumhurin nas dan majoriti manusia yang tak tidak fikir. Bagi mereka lah li'anna nas idza qila lahum, kenapa manusia ni apabila dikatakan kepada mereka innalakum rabban 'aziman, bahawasanya kamu ada Tuhan yang maha besar, agung, wa qadiran rahiman, yang maha berkuasa lagi maha penyayang, qahiran maha mengalahkan dan menguasai, ya. Wa inna amamakum yawman 'aziman tub'atsuna fihi, bahawa di hadapan kamu nanti ada hari yang besar, iaitu hari mahsyar, hari kebangkitan yang kamu akan dibangkitkan padanya. Wa tujazuna bi a'malikum, dan kamu akan diberi balasan dengan amalan-amalan yang kamu lakukan semasa di dunia, baik balas baik, buruk balas buruk. Wa nahwi dzalika, dan selain demikian itu, jadi manusia ni kalau dicerita macam tu kepada mereka, istaqamu, mereka akan istiqamah di atas jalan yang dituntut daripada mereka. Istaqamu ala tariqah al-matlubah minhum. Manusia ni kalau cerita macam tu, mereka akan ikut jalan tu. Kenapa? Kerana mereka takut. Wa ikana hadha la haqiqata lahu, walaupun tidak ada pada hakikat, hanya sangka-sangka, sesuatu yang tidak realistik, ya, yang tidak akan berlaku, kan, hanya khayalan saja. Ala za'mi haula'i, mengikut pandangan dan dakwaan mereka lah, golongan batiniyah dan golongan falsafah ni, ya. Itu tanggapan daripada maknanya keimanan daripada Allah dan hari akhirat hanya khayalan sajalah. Kemudian dia kata di sini, kita berhenti di sini, ya. Thumma inna haula'i ala qismain. Kemudian ahlu takhyil ni, falsafah ni atau batiniyah ni, depa ni ada dua golongan tau. Satu golongan ghulat. Ghulat ni golongan pelampau. Wa ghairu ghulatin, satu lagi golongan yang tidak melampau lah. Tapi sesat juga. Dua-dua sesat lah. Kan, hal melampau dengan hal kurang melampau. Baik, sini Syekh jelaskan. Fa'ammal ghulatu, maka golongan pelampau daripada ahlu takhyil itu, fayaz'umuna, maka mereka mendakwa anna al-anbiya'a la ya'lamuna haqa'iqa hadhihi al-ashya', hadhihi al-umur. Mereka mendakwa para nabi tidak mengetahui hakikat perkara-perkara ini. Kan, dia pun tak tahu. Maksudnya dia kata para anbiya dia jahil lah, tak tahulah hakikat segala perkara. Kan? Wa anna minal mutafalsifatil ilahiyah, dan ada di kalangan golongan ahli falsafah yang mana-mana bercakap tentang Tuhan, tentang ketuhanan. Wa may yaz'umunahum awliya, dan orang-orang yang mereka dakwa sebagai para wali, may ya'lamu hadhihi al-haqiqah, ialah orang-orang yang mengakui yang mengetahui hakikat ini. Ya kan? Para anbiya tak tahu hakikat. Ahli falsafah mengetahui hakikat, ataupun yang dianggap sebagai wali itu yang saja yang mengetahui hakikat kebenaran. Faza'amu anna minal falasifati, kan? Maka mereka mendakwa bahawa ada di kalangan ahli falsafah man huwa a'lamu billah wal yawmil akhir minan nabiyyin. Mereka mendakwa bahawa ada di kalangan ahli falsafah ni yang lebih kenal Allah Ta'ala dan hari akhirat daripada para nabi. Allazina hum a'lamun nas, yang mana para nabi itu adalah orang yang paling mengetahui lah dengan Allah dan hari akhirat. Tapi sebahagian gulat falsafah ni, dia berkata para nabi tak tahu hakikat, kan, iman dengan Allah dan hari akhirat. Yang tahunya ahli falsafah yang hebat-hebat ataupun orang yang dikenal sebagai wali. Nah, ini golongan gulat. Gulat ni benar gulat pelampau. Wa amma ghairul ghulati, adapun selain daripada pelampau ni, gulat ni, fayaz'umun, maka mereka mendakwa annal anbiya'a, bahawa para nabi ya'lamuna haqa'iqa hadhihi al-umur. Dia pun dakwa bahawa nabi-nabi ni tahu hakikat segala perkara ni.
walakinnahum dzakaru linnas umuran takhyiliyah la tutabiqul haqq. Akan tapi apa yang mereka sebut kepada manusia adalah perkara-perkara yang berbentuk khayalan, yang tidak berpijak di bumi nyata, kan? Yang tidak bertepatan dengan kebenaran. Dia berkata, dia berkata para anbiya tahu hakikat, tapi dia cerita kat manusia bukan benda yang realiti, bukan benda, dia hanya cerita benda yang khayalan saja. Kan? Supaya apa? Litaquma maslahatun nas, supaya untuk membaiki keadaan manusia ataupun memberikan kebaikan kepada manusia. Litaquma maslahatun nas, supaya berlaku masalah kebaikan untuk manusia. Ya, dia cerita benda tu khayalannya. Kenapa dia cerita pada manusia? Untuk membaikkan manusia lah, supaya tidak rosak manusia tadi. Supaya manusia hidup dalam keadaan aman semua tadi kan. Gitu. فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. Dan mereka mendakwa bahawa kebaikan manusia ni, kebaikan segala hamba ni tidak akan berlaku melainkan dengan cara ini. Cara apa? Cara pembohongan ini. Cara pembohongan yang dilakukan oleh para nabi pada perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang penting, iaitu beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Ini lah dia kan. Kekufuran buat falsafah ni. Dia kata kalau nak bagi manusia jadi betul, manusia jadi baik, kena bohong manusia. Jadi para anbiya berbohong kan, tentang beriman kepada Allah dan hari akhirat kan. Benda tu sebenarnya tak realiti, tak ada, tapi dia sebut untuk menakut-nakutkan manusia supaya manusia jadi baik. Itu je. Dia tak ulat. Kalau yang tak ulat pun kafir dah, macam mana yang ulat lagi kafir lah. Begitu. Fa'ifatul ula. Jadi kumpulan yang pertama tadi yang ulat, ahlu takhyil tadi, hakaman ala rusuli bil jahli, mereka menjatuhkan hukuman ke atas para rasul sebagai manusia jahil. Mereka menghukumkan bahawa para rasul itu adalah manusia yang tidak mengetahui hakikat kebenaran. Mereka yang tahu hakikat kebenaran, para rasul tak tahu. Itu kumpulan ulat lah. Amma ta'ifatu tsaniyah, tu kumpulan yang tidak ulat tadi, tidak melampau. Hakaman alaihim bil khiyanah wal kidhib, mereka menjatuhkan hukuman ke atas para nabi sebagai pengkhianat dan pendusta. Tidakkah kafir golongan yang macam ni? Ya. Hadha huwa qawlu ahli takhyil. Inilah dia perkataan dan pendapat golongan at-takhyil yang menggunakan akal ni. Berkhayal dengan akal ni. Fima yata'allaqu bil iman, pada apa yang berkaitan dengan iman billah, dengan Allah Ta'ala, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Begitu. Baik. Ini berkenaan dengan iman, kepercayaan, pegangan hati kan, keyakinan hati. Amma fil a'mal, adapun berkenaan dengan amalan, fil a'mal, pada amalan yang berkaitan dengan amalan-amalan, faminhum, di antara mereka mayaj'aluha haqa'iqa. Sebagian mereka daripada ahli falsafah ini menjadikan amalan-amalan itu adalah haqa'iqa, sebagai hakikat. Yu'maru biha, yang diperintahkan dengannya kulla ahadin setiap orang. Diperintahkan setiap orang, itu adalah hakikat. Contohnya solat, puasa, hakikat kena buat, contohnya lah. Wa minhum yaj'alaha takhyilat. Sebahagiannya mereka menjadikan macam amalan-amalan dalam agama itu hanya khayalan saja, wa rumuzan, dan tanda-tanda ya, yang menunjukkan orang tu orang beriman. Yu'maru bihal 'amah, yang diperintahkan orang awam melakukannya, dunal khasah. Kalau orang khusus tak payah buat. Tok guru tak payah buat. Tok guru tak payah solat, tak payah pergi Jumaat. Ada anak murid kena solat, kena pergi Jumaat, kena puasa. Tok guru tak payah. Tu. Ini jadi penjadikan amalan itu satu hakikat yang diperintahkan dengannya, tapi untuk murid-murid je, untuk orang awam je. Adapun guru-guru daripada sampai martabat yang tertentu pada pandangan mereka lah, maka dia pun tak perlu solat. Jadi apa yang dia buat? Fayu'awwiluna as-salata bima'rifati asrarihim. Mereka mentakwilkan, memalingkan makna solat itu dengan makna mengetahui segala rahsia mereka. Bima'rifati asrarihim, ma'rifatu asrarihim, dengan mengetahui segala rahsia mereka. Itu makna solat.
Bila dia tahu segala rahsia, makrifat, asrar, kan? Ha, maka itulah dia solat. Wasiyam, wasiyama bikitmaniha, kan? Dan puasa dengan menyembunyikannya. Solat dia berkata apa? Solat mengetahui segala yang rahsia. Puasa dia berkata penyembunyian, menyembunyikan. Ya, menyembunyikan apa-apa saja yang dia perbuat lah, puasa. Wal hajju, dan dipetakwilkan haji itu ialah bisafar ila syuyukhihim wa nahwi dhalika, iaitu bermusafir kepada tok guru mereka dan seperti demikian itulah seumpamanya. Wa haula'i humul malahidatu, mereka adalah golongan al-malahidah, yang apa, berpaling daripada agama lah, kafir lah. Malahidah ni tak ambil perkataan ilhad. Ilhad ni ataupun lahad. Lahad ni pada kubur, bila tergali kubur dia jadi macam apa, miring ke arah kiblat tu kan, lubang, dia buat lubang you tu, dia buat corner macam tu. Itu ilhad, lahad. Jadi mana malahidah ni mereka yang menyimpang daripada Islam lah, kafir lah ni. Minal Ismailiyati, daripada golongan Syiah Ismailiyah. Kan? Wal batiniyah, dan golongan Syiah batiniyah. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Gitu. Baik. Wa fasadu qawli haula'i ma'lum bi daruratil hissi. Maknanya rosaknya pendapat mereka itu, okay, pendapat mereka itu, kerosakan pendapat mereka itu diketahui secara darurah, secara mudah, kan, mengikut kita punya deria kita, al-his, apabila kita melihat, kan, kita merhatikan, kita tengok pendapat dia memang tak betul lah, pendapat yang rosak. Begitu juga pada akal mengatakan pendapat mereka ini rosak, tak betul. Dan syarak pun macam tu ya, bila kan syarak lagi lah, mendapati bahawa apa yang mereka ucapkan ni ataupun mereka berpegang dengannya adalah satu perkara yang tidak benar, rosak. Kan, maklum berdarurah, memang mudah orang tahu bahawa pendapat itu pendapat yang rosak. Fa'inana, sungguhnya kita nusyahidu minal ayat ad-dallah, kita menyaksikan daripada bukti-bukti yang menunjukkan ala wujudillah, di atas kewujudan Allah, wa kamali sifatihi, dan kesempurnaan sifatnya, ma la yumkinu hasruhu, yang tak boleh kita nak tetapkan, nak hadkan bukti-bukti yang begitu banyak di atas kewujudan Allah dan di atas kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Bukti-bukti yang alami, kan, yang kita lihat tadi. Begitu ya, bukti-bukti yang kauni, yang syar'i, ada Quran disebut, kan, melalui pandangan terhadap alam, begitu. Sebagaimana kata penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun, dan pada segala perkara baginya ada tanda. Kan? Tanda apa? Tadullu ala annahu wahidun, tanda yang menunjukkan bahawasanya ia, iaitu Allah Ta'ala, wahidun, maha esa. Pada segala perkara. Tengoklah kita di hadapan kita pada segala perkara. Tengok flora dan fauna, tengok tumbuh-tumbuhan, dan tengok apa nama unggas-unggas, tengok haiwan-haiwan, tengok manusia, apa semua tadi, ya kan? Itu maknanya jelas menunjukkan kepada kita tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang pergerakan matahari, kan, daripada barat, daripada timur ke barat setiap hari, sehingga sampai masa dia akan bergerak daripada barat ke timur. Ya, jadi kalau ada Tuhan yang banyak, ada dua Tuhan, maka akan berlakulah perlanggaran dan pergaduhan. Masing-masing ada rasa tidak puas hati kepada kawannya, rakannya, maka akan berlaku pergaduhan dan peperangan yang dahsyat, sehingga akan menyebabkan kehancuran bagi alam lah, kehancuran bagi makhluk. Jadi benda ni mustahil lah, gitu. فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء. Maka semuanya segala perkara yang berlaku ni, perkara yang hawadis yang ni, yang baru ni, yang wujud ni, yang tersusun rapi, al-muntazimah ni, yang tersusun, kan. Tersusun macam mana, tengoklah. Kita tengok bila perginya siang, datangnya malam, perginya malam, datangnya siang, kan? Gitu. Keadaan dunia yang tersusun rapi. Ada musim-musim tertentu, kan? Jadi mana la yumkin
tidak mungkin berlaku segala perkara-perkara yang baru ini illa bimudabbir, melainkan dengan Tuhan yang maha menguruskan, hakim lagi maha bijaksana, qadir lagi maha berkuasa buat apa saja di atas segala sesuatu. Mestilah. Wal imanu bil yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat, dallat alaihi jami'us syara'i, menunjukkan di atasnya oleh segala syariat, segala nabi dengan segala rasul yang datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya, semuanya maknanya memerintahkan supaya umat mereka tadi beriman dengan hari akhirat dan beriman dengan Allah Taala dan hari akhirat. Jadi beriman dengan hari akhirat ditunjuk oleh segala syariat para anbiya lah alaihi wassalatu wassalam. Jadi maknanya waqtadhat hikmatullah al-balighah. Yang ini maknanya disertai oleh hikmah Allah Taala yang maha hebatlah, kan? Hikmah yang maha sempurna. Ya. Baik, ini waqtadathu hikmatullah al-balighah, yang di dunia menuntut ada oleh hikmah Allah yang maha maknanya yang maha sempurnalah. Wa la yunkiruhu illa mukabirun aw majnun, tidak mengingkarinya melainkan orang yang sombong ataupun orang gila. Ya, tidak mengingkarinya melainkan orang itu adalah orang yang sombong, orang yang gila, iaitu tentang kewujudan Allah dan hari akhirat ataupun tentang kewujudan hari akhirat. Wa ahli tafsil, dan adapun ahli tafsil la yahtajuna fi radd alaihim ila syai'in katsir lianna nufur an-nas anhum ma'lumun zahirun. Golongan ahli tafsil ni ataupun golongan batiniyah ni kita tidak berhajat sangatlah kepada nak melakukan penolakan terhadap mereka. Kerana manusia ni secara umumnya mereka mengetahui tentang kesesatan buat ni zahir daripada sesat. Jadi tak berhajat kepada penjelasan yang banyak lah untuk menolak pendapat mereka ini, kerana ramai orang tahu tentang kesesatan mereka. Ini ahlu takhil, sama ada gulat ataupun tidak gulat tadi kan. Wa amma ahlu ta'wili fahum, maka ada golongan ahli ta'wil, maka mereka adalah al-mutakallimun minal jahmiyati wal mu'tazilati wa atba'ihim. Ahli ta'wil adalah golongan ahlul kalam lah, orang yang pandai bercakap, daripada golongan Jahmiyah yang menafikan nama dan sifat bagi Allah, kan? Dan golongan Mu'tazilah dan pengikut-pengikut mereka lah, ini mutakallimun, ini ahli ta'wil. Ya, takwil kita sebut kan, takwil ni penyelewengan makna lah kepada makna lain yang ditunjukkan oleh suatu lafaz itu makna takwil. Jadi haqiqatu madhabihim, hakikat madhab ahli takwil ni apa dia? Hakikat madhab mereka annama jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW min nususus sifati, daripada segala nas sifat, majazun, ialah hanya metafora saja. Majaz ni metafora, yakni simbolik saja, kan? Maknanya Allah sebut tangan bukan tangan, makna kuasa, kan? Jadi tangan adalah simbolik bagi kuasa, kata dia macam tu. Jadi maknanya apa-apa sifat dalam Quran tu tentang nama Tuhan tu hanya metafora sajalah, tidak hakikat, hanya pinjaman saja, majaz. Lam yuqsad bihi zahiruhu, yang tak dimasukkan dengan makna zahir dia. Ini hakikat mazhab ahli ta'wil. Wa innamal maqsud bihi ma'anan tukhalifuhu, pada sangkaan mereka, pada anggapan mereka bahawa maksud perkataan-perkataan itu dia ada makna-makna lain yang menyalahi makna dia. Macam tangan dengan makna kuasa, kan? Gitu. Ya'lamuha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi SAW tahu, kan? Bagi mereka lah, ni tanggapan mereka. Dia berkata Nabi tahu
kan, bahawa nama-nama sifat-sifat Tuhan itu bukan maksud bukan hakikat, itu hanya majaz. Nabi tahu, akan tetapi lakinnahu tarakaha linnas yastantijunaha biuqulihim. Akan tetapi kata mereka, Nabi SAW biarkan perkara tersebut untuk difikir oleh manusia dengan akal mereka, supaya mereka dapat satu keputusan. Oh, ni bukan mana tangan ni, bila sebut tangan memang confirm lah makhluk. Tangan Tuhan kan. Bila Tuhan ada tangan sama makhluk. Tapi kita tak fikir pula kalau Tuhan tu hidup tak sama makhluk ke? Allah Maha hidup. Allah hidup. Sama dengan makhluk tak? Tentu dia buat jawab tak sama. Jadi dia punya kesimpulan dia, begitu juga yang tadi. Kan? Manusia je makhluk tak sama dengan Allah Ta'ala. Gitu. Hidup makhluk tak sama dengan hidup Tuhan. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Sifat makhluk tidak sama dengan sifat Tuhan. Itu cara nak jawab orang ni lah. Baik, yastantijunaha biuqulihim. Mereka guna akal mereka lah. Kan? Sebab mereka kata Rasulullah biarkan benda ni untuk kita fikir sendiri. Cari sendiri jawapan dia. Yang penting, sifat-sifat yang disebut, yadullah, kan? Ainullah apa semua tadi, maknanya itu bukan hakikat, itu hanya pinjaman saja dia. Itu kata mereka lah. Ini ahli ta'wil. Thumma yuhawiluna sarfa zahir nusus ilaiha. Kemudian mereka pun berusaha lah untuk memalingkan makna zahir nas itu kepada makna lain, kepada makna tersebut. Kan dia pun tak terjemah makna tangan lah, terjemah makna kuasa. Wa gharadahu bidzalika imtihanu uqulihim. Tujuan Nabi SAW sebut macam tu bagi mereka, Nabi tak sebut tafsiran tentang sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Tujuan Nabi tidak menyebut takwilan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala adalah untuk menguji akal mereka. Kan, itu perkataan mereka lah. Kan? Wa kathratu thawab bima yu'anunahu min muhawalati sarfil kalam an zahiri, dan kita akan dapat banyak pahala, kata mereka. Kita akan dapat banyak pahala kalau kita berusaha bersungguh-sungguh untuk memalingkan makna perkataan itu kepada makna yang lain. Kita nak cari fikir, nak cari makna yang sesuai dengan dia, maka kita akan dapat pahala. Ini anggapan mereka yang sesat ni lah. Mereka kata mereka dapat pahala. Wa tazilihi ala syawadil lughah wa ghara'ibil kalam. Dan mereka cari perkataan-perkataan yang lain daripada perkataan tu, maka mereka kata makna ni adalah ni, makna ni adalah ni, kan. Ini ahlu at-ta'wil lah. Salah. Wa haula'i akhud aktsarun nas ittiraban wa tanaqudan. Hakikatnya mereka adalah manusia paling yang banyak sekali yang hidup mereka kelang kabut, keliru. Kan? Saling bercanggah pendapat mereka. Ilmu mereka ni tak stabil. Sekejap dia kata macam tu, sekejap kata macam ni. Tanaqud. Selalu bercanggah. Pasal apa jadi macam tu? Jadi macam tu li'annahum laysa lahum qadamun thabitun fima yumkin ta'wiluhu wa ma la yumkin. Kan? Jadi macam tu, kalau mereka ni tidak ada keahlian mereka, kan? Tidak ada qadamun thabitun, maksudnya kaki mereka tidak teguh. Tidak teguh, tidak tetaplah kaki mereka pada perkara yang boleh ditakwil dan perkara yang tidak mungkin boleh ditakwil. Jadi mereka jadi macam mana? Ni boleh takwil, sebahagian tak boleh takwil, ni boleh takwil lah, jadi gitu. Wala fi ta'yinil ma'na wal murad. Begitu juga pada penetapan makna yang dimaksudkan, makna yang dikehendaki tadi. Mereka nak kena fikir. Bila fikir dia reka ni, itulah dia bila fikiran mereka tadi, kan, A dia takwil macam lain, B takwil macam lain. Jadi takwilan mereka sering bercanggah. Kadang-kadang A itu sendiri dia percanggahan takwil dia, waktu ni dia takwil macam ni, waktu lain dia takwil macam lain pula. Inilah tu contoh kesalahan mereka tadi. Begitu juga pada makna perkataan sifat-sifat Tuhan tadi, kan. Dia pun tidak teguh. Sering kali ada percanggahan pendapat pada diri mereka sendiri ataupun yalah pada jemaah mereka. Thumma inna ghaliba ma yaz'umunahu min al-ma'ani yu'lamu min hal al-mutakallim. Kemudian kebiasaan apa yang mereka dakwa itu daripada makna-makna yang mereka reka tu, yu'lamu min hal al-mutakallim, diketahui daripada keadaan orang yang bercakap. Wasiyaq kalami annahu lam yurid fi dzalika al-qita' al-mu'ayyan alladhi awwaluhu. Maknanya mereka mendakwa bahawa makna-makna sifat-sifat dalam Allah Ta'ala dalam Quran itu, kan, boleh diketahui daripada hal yang bercakap lah. Hal yang bercakap Allah Ta'ala yang bercakap lah.
kan, dan ayat cakapan dia bahawa dia bukan masukkan dengan sifat yang makna zahir ataupun makna hakikat, ya kan? Dia maksud dia bermaksud dengan makna yang lain yang mereka telah takwilkannya kepada makna tersebut. Itu. Itu dakwah mereka lah. Makna-makna dalam Quran itu, ya kan? Jadi yang betulnya bukan makna zahir, kata mereka. Kerana makna yang tidak zahir. Ya kan? Kena cari makna lain lah. Itu bagi mereka. Bagi makna yang pada makna yang mereka takwilkan. Wa haula'i kanu yatadhaharuna bi nasri sunnah. Jadi puak-puak ni mereka menzahirkan bahawa mereka ini menolong sunnah. Macam kita tengok kan kumpulan sekarang ni dalam YouTube tu, dalam Facebook tu, sidang kalam kan. Kumpulan sidang kalam dipelopori oleh Nur Drus kan, Ustaz Nur Drus tu. Dia ni menzahirkan diri dia dengan menolong sunnah. Tapi pada hak dia depa ni ahli takwil, depa ni al-Asy'ariyah, kan, ahli takwil. Maksudnya mereka sesat lah. Tapi tidaklah sampai kita kafirkan depa, taklah, kan. Sebenarnya tergelincir daripada jalan yang benar. Mereka ni mentakwilkan. Tengok sidang kalam kan, dia tengok lagi, tak payah tengok lah. Berarti maknanya sebab dia orang, kita kalau tak pandai, kita dengar orang cakap pandai, kita akan terpengaruh lah, kan. Orang bila cakap pandai ni, bukanlah dalil menolong mereka pun, bukanlah cakap kenaan, bila cakap pasal tauhid, satu Quran pun tak keluar, satu hadis pun tak keluar. Hanya pusing sana, pusing ni, pusing sana ni, tapi orang macam tu dianggap macam hebat kan. Sehingga di Perlis sana, terpedaya. Di Perlis perkampungan sunnah baru-baru ni kan. Dia pun terpedaya juga sehingga bagi slot kepada apa nama Nudrus ni. Dah dia ni ahli sidang kalam ni golongan Asy'ariyah, bukan ahli sunnah. Kan? Begitu. Jadi mereka berzahirkan bahawa mereka ini menolong ataupun membantu sunnah Nabi SAW. Wa yatasattaruna bitanzih, dan mereka berselindung di belakang konon alasan mereka, kononnya mereka adalah golongan ahli tanzih, iaitu golongan yang mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai segala makhluk. Kononnya. Ayo. Walakin Allah Ta'ala hataka astarihim, akan tapi Allah Ta'ala rentak, Allah Ta'ala bukakan aib mereka, segala hijab yang mereka cuba nak berselindung, segala tabir yang mereka berselindung di belakangnya, Allah Ta'ala selak, kan, tabir tadi, sehingga nampaklah aib mereka, keburukan mereka. Biraddi syubhatihim, dengan ditolak Allah Ta'ala bangkitkan ulama-ulama yang boleh menjawab balik segala syubhah, segala kekeliruan yang mereka timbulkan, kan. Sehingga mereka menganggap dalam Quran ni kalau kita ambil zahir, dia akan berlaku talaput, percanggahan dengan akal, dengan fitrah manusia, kan. Gitu. Jadi Allah hantar ulama-ulama untuk menjawab syubhat-syubhat yang mereka utarakanlah, dan menghancurkan segala hujah-hujah mereka. Di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, orang yang bangun menjawab, menolak, menghancurkan segala hujah-hujah mereka. Kan? Jadi di sini kita falaqad tasadda Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah wa ghairuhu, dan selain dari Syekhul Islam ramai lagi lah ulama-ulama, liraddi alaihim, bangun untuk menolak mereka ni, akthar min ghairihim, kan, lebih banyak daripada selain mereka. Li'anna al-ightirar bihim akthar min al-ightirar bighairihim. Kenapa? Kerana manusia yang terpedaya dengan mereka, yang terpesona dengan hujah-hujah mereka lebih banyak daripada terpedaya dengan golongan batiniah yang lain lah. Sebab tu ulama-ulama banyak cakap, banyak jawab apa nama syubhah-syubhah ahli kalam ni, kan, syubhah-syubhah mereka ni, ahli takwil kan. Ni para ulama jawab banyak tentang apa nama syubhah-syubhah ahli takwil ni, berbanding dengan jawapan terhadap ahli takwil tadi kan. Jawapan terhadap mereka ni lebih banyak. Kenapa? Lima yatadhaharuna bihi min nasr sunnah, kerana mereka ni cuba menunjukkan bahawa mereka ini adalah golongan yang menaikkan ataupun mempertahankan ataupun defend sunnah Nabi SAW. Tapi hakikatnya mereka adalah golongan yang sesat lah, salah. Itu. Kemudian faslun, satu fasal pula, madhabu ahli ta'wil fi nusus
الصمعات الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل، ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفا عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها استطال عليهم. Jadi mana ni insyaAllah lah kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung lagi lah. Jadi harap boleh faham apa yang saya jelaskan tadi. Saya rasa jelaskan dengan begitu maknanya tidak laju, tidak laju, tidak begitu perlahan lah. Saya harap boleh faham kot. Kalau tak faham insyaAllah boleh tanya lah. Tanya insyaAllah kita cuba uraikan sehingga kita sama-sama boleh faham kan. InsyaAllah. Tak ada soalan apa? Ada? Okey. Kalau tak ada insyaAllah kita berhenti di sinilah. Tajuk baru insyaAllah saya tanda di sini. Yang minggu lepas sebenarnya kita dah baca ni, tapi tak apalah, ni ulangan kan. Saya ingat kalau ulang pun bagus. Sebab saya ingat bukan semua orang faham detail tu kan. Jadi insyaAllah lah. Ulang 2-3 kali pun tak apa. Bukan kita nak ada imtihan, periksa, exam tak ada kan. Tapi tak apa, insyaAllah habis sebuah kitab, kita baca kitab lain pula. InsyaAllah lepas ni kita baca kitab yang lebih mudah lah. Saya rasa kitab ni agak macam lebih berat sikit bagi pemula. Kan, kitab ni dia ringkasan pun, tapi dia agak berat jugalah. Kalau insyaAllah habis boleh baca kitab yang basic, akidah basic macam usul as-salasah, syarah usul as-salasah, atau kitab tauhid lepas tu kan. Pelan-pelan naik lah insyaAllah. Ni kitab ni agak tinggi lah. Agak tinggi. Tapi insyaAllah lepas kita dah baca, tinggal beberapa muka surat lagi lah. Dah muka surat yang ke-88. Maknanya dia semua 113 muka surat. Tak banyak lah lagi, dalam 20-30 muka surat lagi lah kan. Gitu. Ataupun 20 muka surat lagi lah macam tu. InsyaAllah. Kita berhenti sinilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.